AudioJungle. AudioJungle. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Ketua Pejabat Pendidikan Daerah Bacok, Encik Haris bin Alias, yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bacok, Encik Fadil bin Muhammad, yang dihormati Penolong Pentadbiran Puan Zulaika binti Ahmad, Penolong Hal Ehwal Murid Encik Hilmi bin Abdullah dan Penolong Kanan Kurikulum Puan Aziah binti Manaf serta barisan guru yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menjalani kursus latihan dalam perkhidmatan yang dianjurkan oleh Jabatan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Bacok dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bacok. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada warga Jabatan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Bacok dan PPD Bacok, terutamanya Guru Besar Sekolah Bacok dan juga Ketua Pejabat Pendidikan Daerah Bacok atas penganjuran kursus latihan dalam perkhidmatan ini. Penganjuran program ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan atau dilaksanakan memandangkan kita terlibat dengan kekangan masa. Ucapan ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada saya dengan menjemput saya untuk menyampaikan ucapan tentang keberkesanan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran PDP Bahasa Melayu. Hadirin yang saya muliakan, kerjasama yang dijalinkan di antara Sekolah Kebangsaan Bacok dengan Pejabat Pendidikan Daerah Bacok merupakan satu usaha yang sangat murni dan terpuji. Kursus ini telah menghimpunkan semua guru bahasa Melayu yang terdiri daripada berbagai-bagai sekolah kebangsaan di daerah Bacok. Seperti yang kita sedia maklum, guru-guru dianjurkan atau dinasihatkan untuk memasukkan unsur yang mengandungi kesusasteraan seperti pantun, syair, seloka, gurindam, novel, cerpen dan sebagainya. Walaupun begitu, penggunaan cerpen amat dituntut untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, tujuan utama penganjuran kursus ini adalah untuk memberi pendedahan ataupun penerangan kepada guru tentang apa itu sebenarnya cerpen dan mengapa cerpen perlu digunakan serta bagaimana cerpen dapat digunakan secara berkesan. Selain itu, cerpen juga dapat mengajar pembaca terutamanya golongan muda seperti murid-murid untuk berkarakter baik dengan mencontohi watak-watak protagonis yang terdapat di dalam cerpen. Cerpen juga menjadi salah satu media hiburan para pembaca kerana mengandungi bahasa-bahasa yang indah dan menarik yang sudah pasti dapat memberikan kesan yang menyenangkan kepada mereka. Seterusnya, cerpen ini mampu meluaskan penggunaan kosakata dan dapat meningkatkan daya berfikir seseorang, kreativiti dan juga imajinasi. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, penggunaan komponen sastra bahasa Melayu atau juga dikenali sebagai Komsas merupakan antara teknik ataupun langkah yang boleh dilaksanakan agar pengajaran cerpen dapat diajar dengan berkesan. Komsas sebenarnya merupakan aspek yang penting dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Tujuan utama pelaksanaan Komsas adalah untuk memberi peluang dan membolehkan para pelajar memberikan pendapat, pandangan dan hujah yang kritis dan analitis dalam pelbagai keadaan
serta dapat membuat penilaian, tafsiran dan rumusan yang sewajarnya terhadap bahan-bahan yang dibaca. Oleh itu, pelaksanaan dan penggunaan Komsas ini perlu diselitkan ketika guru mengajar murid-murid berkaitan dengan cerpen. Melalui cara ini, murid-murid dapat mengenal pasti sinopsis, tema, nilai, persoalan, watak dan perwatakan, pengajaran dan banyak lagi mengenai sesebuah cerpen yang dibaca. Sebagai contoh, terdapat sebuah cerpen yang amat sesuai untuk dijadikan bahan pengajaran kerana terdapat unsur nilai-nilai murni yang diterapkan dalam cerpen tersebut dan telah dikaji menggunakan teknik Komsas. Tajuk cerpennya ialah Kampung Hati Ayah yang dikarang oleh Ummu Hani Abu Hasan. Cerpen ini sebenarnya mengisahkan tentang seorang anak perempuan dan ahli keluarganya yang tinggal di sebuah kampung yang terletak di Changlong. Anak perempuan tersebut membiasakan dirinya sebagai aku di dalam cerpen ini. Cerpen ini mengisahkan tentang aku yang tidak banyak tahu tentang ayahnya. Dia hanya tahu ayahnya merupakan seorang petani yang gigih menyimpan wang di dalam akaun bank tabung haji. Selebihnya, dia banyak menghabiskan masanya bersama-sama ayahnya di kebun. Ayah juga mengajarnya untuk meracun rumput dan melakukan kerja-kerja yang kebiasaannya dilakukan oleh lelaki, memandangkan tiada siapa lagi yang boleh diharapkan selain dirinya kerana adik lelakinya masih kecil. Emak pula sekali-sekala datang menjenguk dan membantu aku dan ayah di kebun kerana dia begitu sibuk menguruskan nursery bunganya secara kecil-kecilan. Hari demi hari berlalu, aku pun sudah mengorak langkah ke alam remaja. Kerja-kerja kebun tetap diteruskan seperti biasa. Ayah pernah memberitahu aku untuk makan sekadarnya hasil tanaman yang diusahakan oleh kami dan selebihnya boleh dijual. Aku menyangka bahawa ayah miskin, lalu berkata begitu. Padahal sebenarnya ayah sedang menyimpan wang untuk membawa kami sekeluarga menunaikan haji. Ayah juga menyimpan wang berjumlah RM30,000 di dalam akaun bank tabung hajiku agar aku dapat meneruskan pengajian selepas ini tanpa perlu bergantung kepada pinjaman PTPTN. Perkara ini baru sahaja aku ketahui setelah aku meningkat dewasa. Tema cerpen ini ialah pengorbanan dan kegigihan seorang ayah yang sanggup bekerja keras dengan melakukan pelbagai kerja untuk menyara hidup keluarganya dan berusaha sedaya upayanya bagi memenuhi niatnya untuk membawa ahli keluarganya menunaikan haji sebelum dia menghadap Ilahi. Cerpen Kampung Ayah ini juga bertemakan tentang kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di kampung yang mempunyai nilai-nilai murni. Antara nilai yang boleh diambil daripada cerpen ini ialah nilai rajin bekerja. Perkara ini dapat dilihat melalui watak ayah yang bekerja keras demi keluarganya. Ayah juga turut mengambil upah dengan mengerjakan sawah bangcan sebanyak 4 petak walaupun sibuk berkebun dan menjaga hasil tanamannya. Watak ayah yang rajin bekerja ini harus dicontohi kerana ayah bekerja keras demi keselesaan dan kebahagiaan keluarganya. Selain itu, nilai keagamaan ini juga dapat dilihat melalui watak ayah yang membuat perancangan untuk membawa mereka sekeluarga pergi ke Mekah bagi menunaikan ibadah haji. Ayah tidak pernah melupakan tanggungjawabnya sebagai orang Islam untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini walaupun sudah tidak miskin seperti dahulu. Unsur pengajaran yang dapat kita ambil daripada cerpen ini pula ialah kita seharusnya sentiasa berfikir ke hadapan.
Misalnya, sikap ayah yang sentiasa berfikir ke hadapan terutamanya dalam membuat perancangan perjalanan kehidupan keluarganya. Seterusnya, kita juga perlulah menanamkan sikap rajin bekerja di dalam diri. Hal ini dilihat menerusi watak ayah yang sangat gigih dan rajin bekerja. Dia melakukan pelbagai kerja seperti berkebun, mengambil upah mengerjakan sawah bancang sebanyak 4 petak dan juga turut mengurut. Hadirin dan hadirat yang dihormati, teknik yang seterusnya pula adalah penggunaan bahan perlulah berasaskan teknologi komputer. Perkara ini sebenarnya bermaksud bahan-bahan berkaitan dengan cerpen yang digunakan boleh dipelbagaikan. Sebagai contoh, seorang guru boleh menulis sinopsis cerpen di dalam komputer menggunakan aplikasi PowerPoint, Canva, Microsoft Word dan sebagainya agar dapat menarik minat dan perhatian murid. Melalui kaedah ini, murid-murid akan lebih tertarik untuk belajar kerana sesebuah teks cerpen mempunyai pelbagai warna dan jenis tulisan yang berbeza. Guru boleh memaparkan atau membentangkan bahan pengajaran yang dibuat di hadapan murid-murid menggunakan skrin projektor. Hal ini kerana paparan pada skrin menjadi mekanisme yang sangat berkait rapat ataupun sinonim dengan keperluan dan kehendak murid-murid untuk menjana minda mereka. Menjana minda ini bermaksud kita menggunakan intelektual yang dihasilkan dalam otak melalui berbagai-bagai teknik dan pendekatan minda bagi menghasilkan atau mengeluarkan satu keputusan atau pilihan yang terbaik. Seperti yang kita sedia maklum, murid kebiasaannya kerap mengalami masalah ataupun kesukaran dalam mengingati sesuatu perkara, terutamanya hal yang berkaitan dengan cerpen dan novel. Walaupun cerpen dan novel ini dikatakan antara genre yang mudah untuk dikuasai kerana bersifat naratif. Hal ini berlaku ekoran daripada aras cerita yang diletakkan atau dimasukkan di dalam sesebuah cerpen ataupun novel sebagai kandungan pengajaran tidak sesuai dengan tahap umur murid. Hal ini menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama untuk memahami sesuatu jalan cerita yang terdapat di dalam cerpen ataupun novel tersebut. Tambahan pula, generasi pada zaman serba moden dan canggih ini kurang mengamalkan amalan membaca dan perkara ini yang sering menjadi masalah terutamanya dalam dunia pendidikan. Oleh itu, penstrukturan model pembelajaran yang fleksibel untuk pengajaran cerpen dan novel perlu diwujudkan. Contohnya, model integratif boleh diguna pakai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah. Tambahan pula, generasi pada zaman serba moden dan canggih ini kurang mengamalkan amalan membaca dan perkara ini yang sering menjadi masalah terutamanya dalam dunia pendidikan. Oleh itu, penstrukturan model pembelajaran yang fleksibel untuk pengajaran cerpen dan novel perlu diwujudkan. Contohnya, model integratif boleh diguna pakai dalam sesi pembelajaran dan pengajaran PDP di dalam bilik darjah. Model ini akan membantu guru-guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pendekatan yang sedia ada. Model ini dilaksanakan bertujuan untuk mengubah cara pengajaran cerpen dan novel seperti mengalami dan menghayati cerpen kepada sesuatu yang lebih menarik. Pendekatan atau model integratif ini juga menggabungkan beberapa pendekatan, strategi, kaedah dan teknik supaya murid-murid mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Guru juga sepatutnya sentiasa berusaha mengemukakan dan mengintegrasikan idea-idea baharu dalam pengajaran sedia ada agar proses
PDP dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan murid mampu untuk mengaplikasikan dan mengamalkan apa yang dipelajari oleh mereka dalam kehidupan seharian. Antara prinsip dalam model integratif ini ialah guru berperanan sebagai facilitator dan membuka ruang dan peluang kepada murid-murid untuk bekerja dalam pasukan. Misalnya, guru boleh menjadi facilitator dengan memberi arahan kepada murid-murid supaya membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada beberapa orang ahli seperti 4 atau 5 orang ahli dalam sesuatu kumpulan dan mereka dikehendaki berbincang dan saling bertukar-tukar pendapat bagi menyatakan tema ataupun sinopsis cerpen yang telah dipelajari. Murid-murid pula boleh memberi pendapat dan mengemukakan pendapat masing-masing tanpa rasa takut dan serba salah kerana mereka berkomunikasi antara murid dengan murid. Hasil perbincangan yang diperoleh oleh setiap kumpulan boleh dibentangkan di dalam kelas. Guru boleh membetulkan kesalahan murid-murid atau menambahkan idea ataupun pendapat mereka setelah pembentangan secara berkumpulan selesai. Selain itu, guru juga boleh bertanyakan kepada murid-murid tentang skema persoalan dalam cerpen sama ada cerpen yang diajar sama ada berunsurkan peristiwa, agama, kemanusiaan, alam, psikologi dan perwatakan serta kemasyarakatan atau kekeluargaan. Hal ini demikian kerana persoalan di dalam sesebuah cerpen merupakan aspek yang amat penting bagi mengetahui apakah perkara yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Guru-guru boleh menjelaskan kepada murid-murid terlebih dahulu cara mengkaji dan mengesan persoalan di dalam sesebuah cerpen dengan melihat isu-isu yang diketengahkan atau dibincangkan dalam cerpen tersebut. Penjelasan guru juga mesti dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid-murid dan disertakan dengan contoh-contoh yang mudah untuk difahami. Contohnya, guru memberikan contoh persoalan yang berkaitan dengan perwatakan watak utama di dalam cerpen sama ada watak tersebut memainkan peranan yang baik atau sebaliknya dengan menilai ciri-ciri fizikal dan dalaman serta tindak tanduk watak tersebut. Skema persoalan ini sememangnya digunakan oleh murid-murid untuk mengesan persoalan dalam cerpen. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, seterusnya menggunakan aplikasi Wattpad sebagai bahan tambahan guru-guru semasa mengajar. Aplikasi ini sebenarnya merupakan salah satu daripada web dan juga berbentuk media sosial yang berfungsi sebagai tempat pembacaan dan penulisan karya sastra seperti cerpen, novel, antologi puisi dan sebagainya. Inovasi yang ada pada aplikasi ini dapat membuka dan memberi peluang kepada murid-murid untuk meningkatkan kreativiti dan prestasi mereka semasa menulis karangan. Murid-murid yang menjadi pengguna Wattpad ini juga mempunyai peluang dan kesempatan untuk mencurahkan idea-idea mereka dengan menghasilkan karya-karya penulisan mereka dan tidak dikenakan sebarang bayaran. Wattpad ini juga berfungsi sebagai salah satu medium pengembangan media pembelajaran murid-murid sekiranya dimanfaatkan dengan cara yang betul. Sebagai contoh, murid-murid boleh memuat turun aplikasi Wattpad ini di laptop maupun telefon pintar. Kemudian, mereka mendaftar di butang pengguna baharu atau membuat akaun baharu bagi membolehkan penggunaan aplikasi tersebut. Dengan cara ini, murid-murid dapat membaca cerpen dan novel pada bila-bila masa sahaja dan juga di mana-mana sahaja asalkan mereka mempunyai jaringan internet yang stabil. Hal ini sudah pasti membantu murid-murid dalam menambahkan penggunaan kosakata yang menarik dan ayat-ayat yang gramatis
Manakala guru-guru pula boleh menulis cerpen dalam Wattpad secara ringkas, padat dan menggunakan ayat yang mudah untuk difahami oleh murid-murid. Cerpen yang ditulis dapat dibaca berulang-ulang kali oleh murid-murid mengakibatkan mereka boleh mentafsir, memahami dan juga mengerti teknik plot ataupun susun atur jalan cerita sesuatu cerpen yang dibaca. Dengan kata lain, aplikasi Wattpad ini menjadi salah satu media untuk murid-murid maupun guru menumpahkan idea dan kreativiti masing-masing dalam penulisan. Akhir sekali, penggunaan kaedah didik hibur ataupun fun learning pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mencadangkan penyerapan kaedah ini dalam kurikulum standard Sekolah Rendah KSSR. Tujuan utama kaedah ini diperkenalkan oleh KPM di sekolah rendah adalah untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas secara holistik. Teknik ataupun kaedah didik hibur ini akan menjadikan sesuatu proses pembelajaran berpusatkan murid dan lebih interaktif. Kaedah ini juga dikenali sebagai satu teknik dalam pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyediakan murid-murid kebolehan untuk bereksperimentasi dan berintegrasi serta menggunakan apa yang telah dipelajari dalam modul berdasarkan aktiviti yang dapat memberi makna dan seronok kepada mereka. Dalam hal ini, kaedah didik hibur ini boleh ditransformasikan dengan pelaksanaan pembelajaran cerpen menggunakan cara ataupun teknik bercerita yang pelbagai dan menarik. Sebagai ilustrasinya, guru boleh menggunakan pelbagai alatan ataupun bahan yang berkaitan semasa bercerita seperti maskot untuk menggambarkan watak utama di dalam sesebuah cerpen. Murid-murid akan berasa teruja dan gembira semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Dengan cara ini, mereka akan fokus dan menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap cerpen yang diceritakan dan dilakonkan oleh guru yang sudah pasti dapat melahirkan kefahaman yang tinggi dalam diri murid-murid. Oleh itu, saya berharap agar kursus latihan dalam perkhidmatan yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Bacok ini dapat memberi manfaat dan idea kepada guru-guru untuk mengajar cerpen dengan pelbagai teknik ataupun kaedah yang berkesan di dalam bilik darjah. Diharapkan juga teknik-teknik yang disampaikan sebentar tadi akan menghasilkan atau melonjakkan kecemerlangan pendidikan terutamanya yang berkait rapat dengan kesusasteraan. Saya juga berharap agar kursus ini dapat menggarap pelbagai persoalan dan isu berkaitan dengan keberkesanan penggunaan cerpen. Oleh itu, sebagai seorang guru yang berintelektual dan berjiwa pendidik, kita perlulah bijak dalam mempelbagaikan teknik atau kaedah pengajaran cerpen seiring dengan perubahan zaman agar murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan. Setakat ini sahaja ucapan saya, memandangkan masa pun telah mencemburui kita. Saya tutup ucapan saya dengan sebuah pantun yang berbunyi, andai kata padam pelita, gelap gelita di malam hari, andai kata terlanjur kata, maaf dipinta setulus hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.